مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا قيوم فلا يفوت شيء من علمه ولا يعوده أما بعد. Pertama sekali terpanjatkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala. Dengan limpah kurnianya pada hari ini kita dapat sama-sama dalam meneruskan pengajian kitab Minhaj kita, muka surat yang ke-10 dalam kurungan se-nya telah berkata setengah daripada orang yang salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala, se-nya telah berkata setengah daripada orang yang salihin, bahawasanya hitam hati itu daripada dosa. Maka Nabi sebut begini, apabila kita buat satu dosa, maka satu titik hitam yang ada dalam hati kita. Apabila kita kerap buat dosa, maka hati kita menjadi kelam. Apabila hati kita ni kelam, hati kita gelap, maka pada ketika itu kita tidak dapat melihat akan kebaikan. Maka kebaikan itu bukan satu kebaikan pada kita. Sebab itulah disuruh kita bahawa kita ni memperbanyakkan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, supaya hati kita balik kepada asal, iaitu hati seorang bayi, hati seorang budak kecil yang bersih, yang sentiasa melihat akan kebaikan, sentiasa baik dan diakur dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang budak kecil dia tak tahu yang orang nak buat jahat dengan dia, sebab dia sentiasa baik sangka. Seorang budak kecil yang hatinya bersih, dia tak tahu apa orang nak buat dengan dia, sebab dia tidak ada sangka yang jahat. Sebab orang yang hati yang sentiasa bersih, maka orang ini sentiasa berbaik sangka, sentiasa adanya husnuzan. Inilah hati yang bersih. Sebab itu apabila hati kita hitam, maka ia daripada dosa. Dan alamat kelam hati itu bahawa tiada dapat daripada dosa itu terkejut, yakni tidak terkejut hatinya tatkala jatuh kepada dosa. Apabila dia buat dosa, tanda alamat hati yang kelam, hati yang hitam, bila dia jatuh saja pada dosa, dia dapat saja dosa, dia tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa ini satu dosa, ini satu kesalahan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada rasa tu, tak ada. Apabila kita tidak ada rasa macam tu, bermakna hati kita ini telah gelap. Yang Nabi sebut dalam hadis, kalau nak tahu bahawa hati yang mata yang beku itu, apabila hati itu keras, bila mata itu tidak boleh menitiskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa hati itu keras, kata Nabi. Dan apabila hati itu keras, kata Rasulullah, menunjukkan bahawa dosa itu terlalu banyak. Sebab itulah kadang-kadang kita tidak ada rasa terkejut walaupun dosa yang kita buat itu satu dosa yang besar. Apabila dosa itu walaupun kecil, tetapi bila dia lama, kita kekalkan lama, makin lama, maka yang kecil itu akan jadi besar. Seumpama kata syair Arab, faqilan fasara jabalan. Sikit, lama-lama ia jadi bukit, lama-lama ia jadi besar. Dan tiada bagi taat itu terasa manis. Tak ada rasa manis dia dalam berbuat kebaikan. Tak ada rasa seronok dia buat baik. Apabila dia buat dosa, rasa buat baik itu tak ada, seronok itu tak ada. Lepas itu saya suka kaitkan orang pergi Mekah dan Madinah. Sebab apabila dia kurang buat dosa, manis buat ibadat di sana itu terlalu kita rasakan. Kita boleh duduk lama di surau, di Masjid Nabawi, kita boleh berada di Masjidil Haram terlalu lama. Kita boleh buat ibadat puluhan rakaat. Kerana tatkala itu dosa yang kita buat ini sedikit.
Kita tak buat dosa. Kadang-kadang ada orang yang langsung tak buat dosa selama 40 hari, selama 2 minggu. Maka pada ketika itu manisnya melakukan ibadat ini, dia rasalah. Dia rasalah manisnya itu. Dan tiada bagi pengajaran itu masuk pada hatinya. Bagilah nasihat macam mana pun. Suruhlah buat baik macam mana pun. Dia tolak nasihat ni. Dia tak boleh terima. Bahawa dia rasa Islam ini susah. Ya, tak seronok. Saya bercakap, saya kata akhir zaman ni orang bijak terlalu ramai. Ramai orang bijak. Sebab kita tengok akhir-akhir ini, ramai yang boleh melahirkan hafiz. Hafiz ni ramai tuan-tuan. Hafiz 30 juzuk ni ramai. Dulu kalau satu kampung nak cari seorang pun payah. Sekarang dalam satu kampung boleh cari sampai 10 orang, 20 orang hafiz ni. Apakah hafiz ini? Apakah setiap hafizul Quran ini mereka boleh syafaat dia masuk syurga Allah? Apakah kita telah melahirkan hafiz yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Kita dah lahirkan tak hafiz ini? Kita telah lahirkan tak ulama ini? Yang dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Rasul. Yang Rasulullah hendak hafizul Quran wa yahmiluha. Orang yang menghafal Al-Quran dan orang yang beramal dengan Al-Quran. Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah. Ini yang kita nak lahirkan. Iaitu satu rumah, satu hafiz itu, iaitu hafiz yang mendapat syafaat Nabi dan dia boleh memberi syafaat kepada keluarga-keluarga mereka. Bukan sekadar menghafal Al-Quran. Ya. Saya sebelum tadi saya datang, ya, saya bagi sikit taklimat di madrasah. Saya kata, ulama ada masuk neraka 300 tahun, 500 tahun. Dalam hadis kata 500 tahun terdahulu daripada kafir Yahudi. Hafizul Quran juga ada masuk neraka. Tetapi siapa yang tidak masuk neraka yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Nak cari orang yang bertakwa kepada Allah ini adalah satu perkara yang susah. Tak ada hadis. Orang bertakwa masuk neraka tak ada. Tapi ada orang kaya masuk neraka. Ada orang buat ibadat masuk neraka. Ada hafizul Quran masuk neraka. Ada mufti masuk neraka. Ada ulama masuk neraka. Ada pemimpin masuk neraka. Ada semua hadis mengatakan selain orang yang bertakwa tak ada masuk neraka. Orang bertakwa ni tak ada masuk neraka. Orang yang takutkan Allah ni tak ada masuk neraka. Ini yang disebut oleh Allah. Kenapa mereka ini tidak masuk neraka? Sebab mereka ini diiktiraf oleh Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Mereka ni orang diiktiraf oleh Allah. Maka kita didik hati kita supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hari ini hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah ulama mengatakan 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan masyhurnya 12 Rabiul Awal. Hari ini hari kelahiran Nabi. Setiap tahun kita sambut Maulid. Tapi apa kejayaan kita? Setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Apa kejayaan kita? Apa kesan Maulid ini pada kita? 1400 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Apa kesannya? Apa kesannya pada kita dan bukan pada orang lain, tetapi pada kita. Yang kita dengar kasidah setiap hari, kita dengar kasidah setiap bulan. Dan apa kesannya pada hati kita ataupun hati kita menolak akan kebaikan itu. Apabila kita tolak kebaikan, bermakna pada ketika itu bahawa hati kita bergelumang dengan dosa dan maksiat. Bila kita tidak boleh yakin, terima kebaikan demi kebaikan, kita dengar kebaikan demi kebaikan, tetapi kita tidak boleh beramal dengan kebaikan, menunjukkan bahawa hati kita penuh dengan dosa dan maksiat. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Summum bukmun umyun fahum la yarja'un la yaqilun. Jangan telinga kita dengar, tapi telinga kita pekak dengan kebaikan. Jangan mata kita melihat, tetapi mata kita tak nampak kebaikan.
Jangan mulut kita boleh bercakap, tetapi mulut kita tidak boleh buat kebaikan. Apakah kita sekadar sambut maulid, kita dengar ceramah saja, Rasulullah dibedah, Rasulullah disusulkan oleh Halimah Sa'diyah, Rasulullah ini dan Rasulullah ini. Itu yang saya pernah katakan dengan tuan-tuan. Jikalau Rasulullah itu berdiri di hadapan kita, apakah yang akan Rasulullah kata kepada kita? Jikalau pada hari ini Rasulullah tegak di hadapan kita, dan apa Rasulullah kata kepada kita? Agak-agak kita lah. Sejauh mana kita beramal, sejauh mana kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu saya pertikaikan perkara ni. Perkara ni apabila kita pertikaikan, kita tanya diri kita, kenapa kita tidak boleh beramal? Kenapa kita tidak boleh beramal? Mungkin ada masih lagi dosa-dosa yang bergelumang, yang tersorok, yang berada di dalam hati kita yang kecil ini. Maka sesungguhnya dan jangan kamu hinakan daripada dosa sesuatu, maka sangka akan dirimu orang taubat. Jangan kita rasa kita ahli taubat, tuan-tuan. Aku ni dah hari-hari pergi masjid. Jangan sangka kita orang bersih. Peter apabila ditanya oleh orang kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, siapakah orang yang paling jahat? Maka Aisyah kata, apabila mereka merasakan diri mereka baik. Bila kita rasa diri kita baik, kitalah orang paling jahat. Bila kita rasa diri kita ni orang yang bertaubat, kitalah orang paling berdosa, kata Aisyah. Sebab itu jangan rasa diri itu terlalu baik. Kita ni dosa, Masya Allah, tuan-tuan, Masya Allah. Ya. Saya semalam, 2 hari lepas, saya mengajar di Kajang, Maulidur Rasul. Saya kata dengan mereka, bila sebut pasal Khadijatul Kubra berkahwin dengan Rasulullah, kita ni agak-agak kahwinkan anak, berdosa tak berdosa, tuan-tuan? Orang sekarang kahwinkan anak unsur-unsur mutakabbirin. Contohnya, ada meja VIP ni, berdosa tak, tuan-tuan? Ada meja VIP dengan VVIP ni berdosa tak agak-agak? Saya tanya tuan-tuan sini ni, berdosa ke tak berdosa agak-agak ni? Katalah pemandu teksi ni masuk dia tanya, encik ni VIP ke VVIP? Kecil tak hati dia? Apa bezanya? Apabila seseorang itu bersyahadah, maka tidak ada arti kata dia lebih tinggi daripada orang lain dan dia lebih rendah daripada orang lain, walaupun dia kalangan orang Habsyi. Tak ada istilah itu. Bilal bin Rabah ini, dia di kalangan orang Habsyi, Abu Bakar di kalangan bangsawan. Apabila ia bersyahadah, tidak ada istilah VIP atau VVIP illa indallah, melainkan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi Allah, tuan-tuan. Orang yang VIP pada sisi Allah adalah orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak VIP pada sisi Allah. Kita VIP pada sisi manusia. Manusia mati, tuan-tuan. Manusia tidak ada apa-apa. Kemuliaan pada manusia ini tidak lama. Kemuliaan, kebesaran pada manusia tidak lama. Siapa pun kamu. Kamu sultankah? Kamu wakil rakyatkah? Kamu toke besarkah? Kamu jutawangkah? Maka itu adalah di dalam dunia sahaja. Tetapi pada sisi Allah, kamu hina pada sisi Allah. Jika kamu tidak bertakwa kepada Allah, ini janji Allah. Inna akramakum indallahi asqakum. Ini janji Allah, tuan-tuan. Kita bukan orang yang muda lagi. Di hadapan saya ni orang yang tua belakang. Orang yang menunggu panggilan Allah.
Kita menunggu panggilan Allah. Kita ini zaman mutaakhirin. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah. Kita ni duduk zaman akhir. Zaman manusia menolak agama itu terang-terangan. Manusia murtad terang-terangan. Manusia kufur terang-terangan. Manusia menolak Allah dan Rasul terang-terangan. Zaman ini yang Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati' fa bilisanihi fa in lam tastati' fa biqalbihi. Zaman ini. Maka inilah zaman dia. Hatta kan kita sendiri tidak yakin dengan agama itu sendiri. Maka sesungguhnya dan engkau itu mengekali atas dosa. Kita sangka kita orang taubat, rupanya kita ni ahli dosa maksiat. Bergelumang dengan dosa dan maksiat. Bercampur dengan dosa dan maksiat. Kita berenang dalam lautan dosa dan maksiat. Kita berselimut dalam selimut dosa dan maksiat. Dan kita tak perasan bahawa kita berada dalam keadaan itu. Maka sesungguhnya telah sampai kepada kami daripada Kahmash anak Hasan, bahawasanya berkata ia berdosa aku akan dosa yang amat besar, dan aku duduk menangis atasnya masa 40 tahun. Allah. Dia buat satu dosa, dia menangis 40 tahun. Kita tuan-tuan, balik-balik zaman muda kita dulu. Balik tuan-tuan zaman muda kita dulu. Balik kita balik. Tuan-tuan, renung balik zaman kita dulu 18 tahun, 20 tahun. Zaman kita dulu, zaman kita engkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kita menangis takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa lama? Ada kita menangis tahun. Ada kita menangis 2 tahun. Atau sekali, 2 kali kita menangis atas dosa yang kita buat. Ini cerita akhirat ini tuan-tuan. Ini bukan cerita dunia. Dunia kita boleh lepas. Dunia ni boleh lepas tuan-tuan. Hatta orang edar dadah tuan-tuan berkilo-kilo pergi mahkamah tinggi lepas hukuman mati. Tapi akhirat kita tidak akan lepas. Akhirat kita tidak akan lepas. Allah Ta'ala akan persoal kita satu persatu dengan detail. Satu persatu. Satu-satu, Masya Allah. Boleh tak kita tanggung perkara ni di akhirat? Itu yang kadang-kadang buat saya rasa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita bukan orang baik. Kita bukan asalnya baik macam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Daripada kandungannya, kandungan yang baik. Kita daripada orang yang jahat, tuan-tuan. Orang jahat. Lepas itu kita dulu setan ni tak payah tengok kita dah. Dia dah percaya dengan kita dah. Setan ni dia tak payah kacau kita dah. Aku percaya dengan kau dah. Engkau ni kira franchise aku lah. Sekarang ni lah baru setan kacau kita sebab kita hampir dengan Allah. Kita nak hampir dengan Allah, setan kacau. Setan ganggu kita. Sebab kita nak hampir dengan Allah. Masa kita jahat dulu, setan tak kacau kita. Sebab kita orang kepercayaan dia. Inilah kita tuan-tuan. Allah ya. Itu yang macam mana ya. Kadang ada sahabat-sahabat kita yang minum arak kan. Satu titis arak itu 70 tahun Allah Ta'ala tolak amalan. Umur kita baru 70 tahun. Ada orang yang minum arak berbotol-botol bertahun-tahun. Macam mana orang ni? Hak perkara yang paling kita takut apabila dulu kita pernah hajar orang buat jahat. Allah. Ditanya orang baginya. Dan apa ya hai Abdullah? Katanya telah ziarah akan daku saudara bagiku fillah. Maka aku beli baginya ikan.
Maka makan ia, kemudian berdiri aku kepada pagar rumah jiranku. Maka aku ambil daripada sepotong tanah, maka membasuh dengan dia tangan. Aku ambil tanah jiran, aku basuh gitu. Dan tidak aku minta halal dari ampunya dahulu, inilah dosa aku. Kata Allah. Dia makan. Dia makan tuan-tuan. Lepas makan, dia ambil tanah jiran dia sikit. Tanah. Bukan tanah tuan-tuan. Tangan dia lap kat tanah macam ni. Dia kata, aku tak minta halal sebab aku telah ambil debu dia ni tadi untuk aku bersihkan tangan aku. Aku menangis 40 tahun. Kita ni ambil tanah ke ambil debu ke ambil tanah orang ni tuan-tuan? Kita ni ambil debu ke ambil tanah orang? Ambil debu ke ambil kereta orang? Ambil debu ke ambil pangkat orang? Ambil debu ke ambil apa benda ni? Agak-agak kita ni boleh lepas tak besok? Kita ambil maruah orang. Kita ambil. Ni kadang-kadang cerita ni orang berniaga tuan-tuan. Dia boleh cantas projek orang lain. Ni berdosa tak berdosa ni? Dia boleh potong. Kabel dia bagus tuan-tuan. Dia potong kabel orang lain. Dia ambil projek tu. Orang tu dah dapat. Dia ambil projek tu tuan-tuan. Dia sangka dia betul. Besok dia didakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu Tuhan dakwa. Ini cerita akhirat. Ini bukan cerita dunia. Dunia selesai. Dunia selesai. Akhirat. Sebab semua orang akan balik bertemu Allah. Saya balik, tuan-tuan balik. Saya tak tahu tuan-tuan panjang umur entahlah. Saya ingat saya habis-habis kuat pun 60 kot. Kot dibagi dari Allah 63, alhamdulillah. Tuan-tuan tak tahulah kot sampai 200, wallahu alam. Tak tahulah. Sebab akhir zaman Nabi kata umur kita 60. Akhir zaman. Zaman lagi nak sampai. Tentu alhamdulillah yang ada 70, ada 63, ada 80, masya-Allah. Allah bagi kita peluang untuk buat baik. Tapi kalau umur dah 70 tuan-tuan, kalau tak nak buat baik lagi, rugi tuan-tuan. Umur kita dah 70, kita masih lagi fikir dunia yang kita nak tinggalkan. Rugilah tuan-tuan. Agak-agak amal kita cukup tak untuk jumpa Allah Ta'ala. Agak-agak tuan-tuan, amal kita ni cukup tak nak jumpa Tuhan. Cukup tak tuan-tuan? Semayang 5 waktu, zikir, Quran, sedekah kita macam ni. Agak-agak lah tiba-tiba Allah panggil kita kejap lagi. Kejap lagi Allah panggil. Macam mana kita nak jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala? Dunia ni tak ada benda tuan-tuan. Dunia ni, kita tahu fikir balik. Makan sedap. Tak ada apa. Makan kambing. Tak ada apa. Naik kereta Ferrari. Tak ada apa. Naik kereta Mercedes 320 CLK. Tak ada apa. Naik Porsche. Tak ada benda tuan-tuan. Naik Mercedes buruk, tak ada apa. Naik Mercedes baru, tak ada apa. Naik BMW, tak ada benda. Saya naik Mercedes buruk tuan-tuan. Tiba orang bawa saya naik Mercedes baru, 7 Series. Saya kata tak ada apa pun, sama macam kereta saya. Tak ada benda pun. Saya buat kereta saya pun sampai Ipoh. Naik kereta dia pun sampai ke Ipoh. Tak ada benda pun. Tak ada. Apa hebatnya? Apa hebatnya tuan-tuan? Apa hebatnya? Tidak ada hebat langsung.
Dunia ni tidak ada apa-apa kehebatan langsung. Cumanya kita rasa bangga diri sikit. Kita bangga diri sikit je, kata aku mahal sikit pada kata engkau. Ada? Tapi kita takut kita hina pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak aku minta halal dari empunya dahulu, inilah dosaku. Maka demikian lagi ada seorang laki-laki menyurat surat kiriman padahal ia duduk rumah sewanya. Berkehendak ia bahawa menaruhkan debu pada suratnya daripada tanah yang pada jidar rumahnya. Dia ambil surat, dia sapu sikit dekat dinding rumah, maka terlintas dengan hatinya bahawa rumah ini sewa. Kemudian maka terlintas pula pada hatinya tiada yang membinasakan dengan sedikit tanah ini. Rumah ni rumah sewa lah, aku ambil tanah ni sikit ya, bukan ada apa-apa pun, kata dia. Maka dia ambil akan dia, maka ditaruh pada suratnya. Maka mendengar ia akan hatif, berkata lagi akan mengetahui oleh orang yang meringan-ringankan dengan tanah ini barang yang dijatuhkan akan esok hari pada panjang hisabnya. Satu hari seorang ulama hatib berkata, ambil ringanlah walaupun dengan debu tanah rumah yang engkau sewa itu, menyebabkan engkau ditanya oleh tuan rumah tersebut. Kita ada fikir-fikir balik, kita memang tak lepas. Semua orang tak lepas. Bila kita fikir balik, kita semua tak lepas. Memang tak lepas, tuan. Dosa kita lagi nak tanggung, dosa isteri lagi nak tanggung, dosa anak-anak lagi nak tanggung. Orang jadi pangkat besar, bawah dia tak semayang, dia nak tanggung. Orang jadi cikgu, murid dia tak semayang, dia nak tanggung. Orang jadi DO dulu, pegawai daerah, satu daerah dia tak semayang, dia nak tanggung. Wakil rakyat, satu don dia kena tanggung. Ahli parlimen, satu parlimen dia kena tanggung. Kita tak pernah dengar ahli parlimen kata, alhamdulillah pada hari ini saya telah menang dan saya bersyukur kepada Allah. Dan saya perintahkan sebagai ahli parlimen baru, bahawa orang yang di dalam parlimen saya ini jangan sekali-kali meninggalkan salat. Tak ada. Tak ada kita dengar bertahun-tahun, puluhan tahun. Tak ada kita dengar. Ingat senang, tuan-tuan. Jadi orang besar ni senang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatin. Kita tanggung besok dosa-dosa orang ni, tuan-tuan. Kita ada orang bawah kita. Kita jadi pegawai besar, ada pangkat besar. Kita seronoklah sebab dapat gaji besar. Bonus orang lain dapat 2 bulan, kita 5 bulan. Kan? Orang besar. Tapi orang bawah dia tak bertudung, kita tanggung. Kita pernah marah orang bawah kita tak pakai tudung. Orang bawah kita tak semayang, kita tanggung. Kita tanggung. Kita tanggung. Tanggunglah besok di padang mahsyar. Menangislah puas-puas kat sana besok. Menangislah kat sana besok. Itu yang Nabi kata, di sana sampai menangis hingga air mata darah besok. Tak pakai dah. Menangislah. Maka bersungguh-sungguhlah oleh kamu, kira diri kamu, hisapkan dia, segera akan kepada taubat. Kira-kiralah, hisap-hisaplah, bawa balik kepada taubat. Itu kadang-kadang kita cakap orang marah. Itulah sambut maulud banyak kali. Kan? Pedang serban pun tak boleh pakai, kan? Tuan-tuan? Nampak tak? Lemah tak lemah kita ni? Kadang-kadang saya cakap orang marah.
Sekarang ni, umur saya dah naik 45 ni tuan-tuan, lagi pula orang marah. Ustaz cakap sekarang ni dah lebih Ustaz Ghazali pula kata dia. Ustaz Ghazali kasar, tapi Ustaz ni kasar tak nak pujuk langsung. Kata. Saya 45, tuan-tuan takkan 45. Dah 70 dah. Maulud tiap tahun. Takkan Nabi suruh pakai serban pun tak tahu. Ni nak cakap apa ni besok kalau Nabi tanya ni? Kalau Nabi tanya ni nak cakap apa ni? Nabi tanyalah, kenapa kau tak nak pakai? Malu ke? Besok kita minta syafaat. Di akhirat besok tuan-tuan. Dekat akhirat besok, kita minta syafaat. Ya Rasulullah, tolonglah aku. Rasulullah kata, masa dalam dunia kau malu dengan aku. Kau malu. Malu dengan aku. Malu dengan serban aku. Malu dengan jubah aku. Kau malu dengan aku. Hari ni Maulid. Berapa banyak selawat kita dengan Nabi Muhammad? Ada 1,000. Ada 2,000. Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau kita buat tak tahu aja, setakat nyanyi Ya Hanana aja, tak payahlah. Ya Hanana juga. Berapa kita punya selawat hari ni? Ada ke 1,000? Kata kasih. Kata sayang. Aku ni sayang kat Nabi. Dahlah kalau Nabi tanya kita besok lah. Kalau Nabi tanya kita besok, apa kita nak jawab dengan Nabi Muhammad ni? La ilaha illallah. Ni maknanya kita teruk ya tuan-tuan ni. Maknanya kita teruk lah. Kan? Teruklah kita ni. Ada benda yang ada pada Nabi kita malu lagi. Teruklah kita ni. Ni yang balik kena nangis ni. Kenapalah aku teruk ni lagi? Maka bersungguh olehmu, maka bahawasanya ajalmu itu tersembunyi daripadamu. Ajal kita tersorok tak bila kita mati dah. Dan dunia banyak tipu daya. Dunia tipu kita dah bertahun-tahun. Dan tadaruk olehmu kepada Allah. Rendahlah diri engkau kepada Tuhan. Hinakanlah diri engkau pada Tuhan. Kita ni tak ada apa-apa. Alah, baru jadi ustaz pun. Bukan besar sangat pun kita. Jadi ustaz. Bukan besar mana pun ustaz ni. Imam Syafi'i itu pun tawaduk. Apa lagi saya. Kan? Besar mana kita ni? Kan? Alah, baru ada ilmu sikit ya. Kalau ini pun kita nak sombong dengan orang, entahlah. Dan menghinakan diri dan sebut olehmu akan hal bapa kamu Adam AS yang telah menjadikan Allah Ta'ala dengan tangannya dan ditiup padanya roh dan menanggung akan dia kepada syurga di atas bahu malaikat dan tidak berdosa ia melainkan dosa yang satu jua. Maka diturunkan akan dia barang yang diturun hingga diriwayatkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman baginya, hai Adam, di mana sekampung ada aku bagimu? Maka sembah dia, bahkan sebaik-baik sekampung hai Tuhanku itu engkau. Firman-Nya, hai Adam, keluar olehmu daripada berjiran bagiku. Allah cakap kepada Nabi Adam, keluarlah engkau. Janganlah engkau berjiran dengan aku dah. Dan dia hantar kepada kepalamu, maka karamatku buka. Nabi Adam buat satu dosa ya tuan-tuan.
Nabi Adam buat satu dosa, lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam AS, apakah sebaik-baik kampung? Kata Adam, kampung yang ada engkau ya Allah. Kata Allah, engkau keluarlah, jangan jadi jiran aku. Nabi Adam buat satu dosa je, makan buah khaldi. Kata Allah Ta'ala, buka karomah. Apa katanya? Maka bahawasnya tidak berjiran akan aku daripada orang yang maksiat. Allah Ta'ala kata, aku tak nak kawan orang yang buat dosa. Aku tak nak kawan dengan ahli dosa ni. Hamba ku yang buat maksiat ni, aku tak nak kawan. Jadi kalau kita ni, bermakna kita ni susah sangat nak buat baik. Malu dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad. Maknanya kita ni orang berdosa. Bila kita orang berdosa, Allah Ta'ala tak nak kawan kita. Allah Ta'ala tak nak kita ni. Bila Allah tak nak kita, siapa nak kita, tuan-tuan? Allah tak suka kita. Bila Allah tak nak kita, siapa nak kita? Kita ni buat semua benda ni untuk apa agak-agak? Untuk dunia. Dunia nak tinggal. Kalau Allah tak nak kita, Nabi Adam Allah cakap macam tu, satu dosa. Kita bukan satu dosa, kita juta-juta dosa kita. Puluhan tahun kita bergelumang dengan dosa dan maksiat. Apa Allah nak kita lagi? Itu yang saya katakan, siapa kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Adam satu dosa dia. Hingga bahawasanya diriwayatkan menangis ia atas dosanya 200 tahun. Hingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampun akan dosanya yang satu. Itulah kalau fikir-fikir. Kalau fikir-fikir kita ni memang ahli neraka betul. Dah fikir-fikir kita ni ahli neraka, tuan-tuan. Memang kita masuk neraka ni, memang masuk neraka ni. Confirm lah kita masuk neraka dah. Agak-agak mampu ke? Dengan sombong kita, dengan maksiat batin kita dan sebagainya. Dan ini halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Nabi-Nya dan Safiyahnya. Pada dosa yang satu, maka betapa hal orang yang lain dalam dosa yang tidak berhingga. Siapa tu? Orang yang dosa yang tidak berhingga ni siapa? Kita. Nabi Adam dosa dia satu. Kita dosa yang tidak berhingga. Terlalu banyak sangat. Bila kita nak kira balik, Allah. Itu yang Allah sebut dalam Quran dah banyak sangat ayat ni. Rabbana absarna wa sami'na. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan tak ada dosa. Saya tak tahulah. Yang tahu tuan-tuan. Saya tahu saya banyak salah. Zaman muda kita, isteri kita mengumpat lagi, anak-anak kita lagi, kawan-kawan kita lagi. Kita kawan dengan orang, kita tak boleh nak dakwah kawan kita. Macam-macam lah dosa kita ni. Dosa takaburnya, dosa itu. Dan inilah serta tadarruk dan ibtihal orang yang taubat. Maka betapa orang yang meninggalkan lagi memayahkan dan memudahkan. Macam mana orang yang mudahkan? Mudah ya. Orang kata, Ustaz, saya pergi umrah setahun 4 kali. Pergilah, engkau ada duit.
Sebab kita nak kejar pahala kan. Nak 100,000 tu. Pergi lah. Tengok orang sekarang pergi umrah, tawaf pun pegang kamera. Sah ke tawaf macam tu tuan-tuan? Tawaf pegang kamera ni, ambil video ni, sah ke tuan-tuan? Sah. At-tawaf wa salah. Tawaf tu adalah semayang. Kalau kita buat perkara yang luar semayang, sah ke tawaf? Tangkap gambar tengah tawaf. At-tawaf wa salah. Tapi buat perkara yang di luar pekerjaan tawaf. Apa ramai orang yang buat macam tu sekarang? Betul lah Nabi cakap, akhir zaman, orang buat haji, orang buat umrah, melancung. Dah tak ada suasana ibadat sendiri dalam Masjidil Haram. Itulah akhir zaman. Kita ni dah duduk akhir zaman, tuan-tuan. Dan jika engkau taubat, kemudian maka engkau binasakan taubat engkau. Dan kembali pula engkau kepada dosa yang kedua kalinya, maka kembali pula engkau kepada taubat pula dengan bersegera. Kita ni lemah. Dah taubat, jatuh lagi. Taubat lagi. Sebab kita lemah. Dan kata olehmu bagi dirimu, mudah-mudahan aku mati dahulu daripada bahawa aku kembali kepada dosa sekali ini. Mudah-mudahanlah kalau aku mati pun sebelum aku jatuh kepada dosa dan maksiat. Tak minta dengan Allah itulah, ya Allah, matikan aku ya Allah dalam keadaan sebelum aku buat dosa. Ku ampunkanlah dosa kami ni ya Allah. Dan demikian lagi kedua kalinya. Dan ketiga kalinya. Dan demikianlah. Dan seperti kamu mengerjakan dosa dan kembali pula kepadanya, mengerjakan akan dia ibadat. Maka ambil olehmu akan taubat. Dan kembali kepadanya akan kerjaanmu pula. Maka jangan kamu jadikan taubat itu terlebih lambat daripadamu. Jangan lambat tuan-tuan. Sampai Allah cabut nyawa kita. Seperti barang yang kembali mengerjakan dosa. Macam mana kau cepat kembali kepada dosa, macam itulah cepatnya kau bertaubat. Dan jangan kamu putus asa. Janganlah putus asa. Dan jangan menegahkan dikau oleh syaitan daripada taubat. Dengan sebab demikian itu, lawan syaitan tu. Maka bahawasanya tanda kebajikan tidakkah engkau dengar sabda Nabi SAW, khiyarukum kullu maftanu tawwab, sebaik-baik kamu itu tiap-tiap yang kena banyak fitnah taubatnya. Yakni yang banyak kena balak, dengan dosa banyak taubat daripadanya. Sebab dosa ni satu fitnah, dosa ni satu balak. Lagi kena dosa, lagi taubat. Lagi dosa, lagi taubat. Lagi dosa, lagi taubat. Mati kita dalam keadaan orang yang bertaubat pada Allah Ta'ala. Bersih. Barulah layak kita pakai kain kapan putih, tuan-tuan. Malah kita pakai kain kapan putih kan. Layaklah kita sebab kita orang bersih, putih. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan nadamah. Kita balik kepada Allah, yakni dengan menyesal dan istighfar. Dan ingat, maka firman Allah Ta'ala, man ya'mal sawa'an wa yazlum nafsahu summa yastaghfirullah, ya'adullahu ghafurur rahim. Barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzalimkan dirinya kemudian minta ampun akan Allah Ta'ala, didapat ia akan Tuhannya yang amat ampun lagi kasih sayang. Maka inilah wabillahi taufik. Minta ampun terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan,
bila kita rajin taubat, rajin mohon ampun dengan Allah, minta doa orang alim. Wirid saya macam tu. Saya bila jumpa orang alim, saya akan mohon syafaat. Minta doa tuan-tuan. Jangan cakap, Tuan tolong doakan saya. Minta, Tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang bertakwa. Doakan anak isteri saya jadi orang bertakwa. InsyaAllah. Jumpa orang alim, minta doa. Jumpa mana-mana masyaikh, tolong doakan. Tolong doakan tuan-tuan. Tak kira lah, kalau dalam mimpi tuan-tuan jumpa pun tolong minta doa. Saya dalam 2 minggu lepas tuan-tuan, saya mimpi lah, tapi mimpi orang macam saya ni tak boleh pakai tuan. Mimpi orang jahat-jahat, mimpi tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang salah. Saya makan dengan 3 orang Habib. Tapi saya kenal 2 orang je, seorang saya tak kenal. Iaitu Habib Omar dan ayah dia. Dia masa tengah makan tu tuan-tuan, Habib Omar seluruh dengan saya lah. Dia kata, Ahmad, dia cakap, dia panggil nama awal saya. Orang Arab memang macam tu. Orang Arab dia suka panggil nama awal kita, nama pangkal. Nama saya Ahmad Rizam. Rizam ni tak ada makna tuan-tuan. Tak ada makna. Tapi syukur, alhamdulillah, arwah dulu dia bubuh nama saya Ahmad. Alhamdulillah. Kalau suruh Rizam je, macam nama Sepanyol lebih kurang. Alhamdulillah. Habib Umar seluruh dengan saya, dia kata, Ahmad, dia kata, engkau ni makan sayur, sebab saya makan timun. Saya makan timun, tengah saya duduk makan timun. Duduk tunggu dia nak habis makan. Duduk makan timun. Dia kata, engkau makan ni kasiwak, dia kata. Macam orang bersugi pula kau makan timun ni, dia kata. Saya kata, saya tunggu tuan makan. Tuan habis makan ni, saya habis letaklah sayur ni, saya kata. Selesai makan semua, alhamdulillah tuan-tuan, saya jumpa dia, dia kata, dia kata, Habib, dia kata, tolong doakan saya dan anak isteri saya dan sekalian orang yang saya kenal lah sana. Syafaat besok di yaumul mahsyar. Jadi Habib Umar dia katalah, insya-Allah. Saya jumpa ayah dia. Saya jumpa ayah Habib. Saya cakap macam tu juga. Jadi ayah Habib Umar dia seluruh dengan saya lagi. Dia kata, aku pun belum tentu lagi, dia kata. Tapi tak apalah, sebab aku pun belum tentu lagi, aku syafaat engkau, dia kata. Ada saya bangunlah tuan-tuan, pukul 3.30. Lepas saya minta doa, saya cium dahi kedua-dua Habib ni, satu Habib dah keluar. Tapi ayah kepada Habib Omar, dia cium dahi saya. Saya bangun pukul 4.30 pagi, saya masih lagi, hidung saya terbau atar yang dipakai oleh kedua-dua Habib ini. Jadi saya menangis tuan-tuan. Saya duduk atas katil, saya menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, saya kata, siapa aku orang yang layak untuk bertemu dengan mereka yang kau kasih? Kita orang kotor tuan-tuan. Kita orang kotor. Kita tak jumpa orang-orang macam ni. Bak ulama' disebut begitu. Tapi bila kita bertemu dengan mereka-mereka ini, sama ada dalam ru'yah mereka, maka kita patut sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut sangat kita bersyukur. Baik itu, apa yang saya nak cerita ni bukan ru'yah saya. Yang saya nak cerita ni tuan-tuan, apabila kita berjumpa dengan ulama'-ulama', maka mohonlah syafaat mereka. Sebab kita ni orang susah. Kita orang susah, sama ada kita jumpa dalam ru'yah kita, ataupun kita jumpa di dalam kenyataan dunia ini, maka beritahu mereka, Tuan, saya mohon tolong doakan saya jadi hamba Allah yang bertakwa khasya' indallah, dan jangan lupa doa anak isteri kita dan orang yang kita kenal. Dan mohon syafaat yaumul mahsyar. Sebab syafaat ini ada syafaat Rasulullah, ada syafaat masyaikh, ada syafaat ulama, ada syafaat anak, ada syafaatul muslimun.
Syafaat sekalian orang Islam. Adi mohon syafaat ini tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kira kita di kalangan hamba-Nya yang saleh dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada setakat ini saya pertemuan kita. Tuan-tuan, saya tutup kuliah saya pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum saya tutup, saya nak sampaikan beberapa perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan masjid kita. Alhamdulillah, masjid kita yang di Madrasah Darul Atiq itu sekarang ni telah naik kerangka atap, dan insya-Allah saya ingat dalam 2 minggu ke 3 minggu lagi kita akan naik atap. Di masjid itu saya akan buat total renovation. Saya dah buka semuanya. Bila dah buat macam tu, alhamdulillah, saya akan ubah keseluruhannya struktur masjid tersebut. Yang saya tak buka hanya dinding sahaja. Jadi yang dulu beranda depan tu saya dah robohkan semua, dan saya akan buat awning sahaja. Ya. Jadi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan pembuat masjid ini. Kerana tuan-tuan, 2 minggu lepas ke tukang tu bagi tahu saya dah cerita dengan tuan-tuan. Tapi saya saya rasa saya tak cerita lagi tuan-tuan. Punya tiang di masjid tu tuan-tuan, tukang tu dia tolak je kemarin jatuh. Tolak dengan tangan. Jadi dia beritahu saya, Ustaz, alhamdulillah, Ustaz tergerak hati nak buat masjid baru ni. Kalau tak, saya tak bukanlah doa kau Ustaz mati, dia kata. Ya, masjid ni akan impak Ustaz dengan murid Ustaz tengah semayang. Kata kalau impak aku seorang tak apa. Impak budak-budak ya jadi masalah lah. Ya alhamdulillah tuan-tuan, tiang yang ada lebih kurang 9 tiang tengah tu, tak silap saya 6 batang. Dia orang tolak macam tu je, jatuh. Alhamdulillah lah, Allah gerakkan hati kita nak buat masjid. Ini semua ketentuan Tuhan. Ya, ini semua biqada'illah. Alhamdulillah, sekarang saya buat tiang konkret. 2 kali 2 kaki, naik 24 kaki. Alhamdulillah, kerangka semua dah siap. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan pasang atap. Dan dana tu kita telah kumpul, alhamdulillah 150,000. Kita nak cari 150,000 lagi. Baik. Itu satu perkara. Kemudian bila kita sampaikan cerita ni, ada satu hamba Allah, satu datuk daripada Keramat, dia jumpa dengan kita. Langsung dia kata, Ustaz, saya nak bagi duit. Dia kata, macam tak ada, dia kata. Tapi dia bagi saya kereta sebiji, iaitu Jaguar. Kereta tu dah 2 tahun duduk di workshop. Siap dah top overhaul, dah ganti gasket semua, enjin semua tak leaking. Alhamdulillah. Kemudian kita ambil kereta tu, dia kata, Ustaz ambil lah kereta tu. Kemudian Ustaz bagi hidup lah. Saya pun panggil, tarik kereta tu. Alhamdulillah, sahabat kita hidupkan. Ada satu Cina di Kuala Lumpur, dia hidupkan kereta tu. Alhamdulillah kereta tu sekarang dah berjalan. Dan kita nak jual lah kereta tu, sebab saya tak nak pakai Jaguar tu. Bukan saya tak nak pakai sebab apa, memang saya malas pakai sebab kereta saya pun ada 2-3 biji. Kereta saya lagi, kereta menantu saya lagi. Nanti menantu pun suruh kita lah jaga kereta dia. Jadi saya kereta ada. Jaguar tu saya nak jual. Harganya Jaguar tu Jaguar lama tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, semua orang tak nak duit. Pemain yang buat tu pun, top overhaul tu pun tak nak duit. Saya tanya berapa semua, dia dah turun enjin kereta tu. Ya, semua tak nak duit. Ya alhamdulillah, saya kata kereta ni macam karomah sikit lah saya kata. Jadi orang yang datuk yang bagi saya kereta tu, dia banyak kereta. Jadi dia bagi kereta saya ni, kereta dia tak ada. Yang rosak tersadar tu dia bagi saya. Alhamdulillah, saya pun repair sekarang ni duk repair tak habis, baru kena 1,200. Alhamdulillah. Hak yang tak overhaul tu, pemain tu dia tak nak duit. Dia kata, Ustaz, saya tak nak duit. Dia kata, kalau Ustaz jual, Ustaz nak buat masjid tu, saya pun ingat kira nak masuk share lah juga. Yalah, saya kata sebab kereta ni tak hidup. Kalau hidup kau minta duit, aku cakap. Dia pun kekek dengan saya lah. Jadi kereta tu plate number dia TR7676, tangki 1 je, bukan tangki 2. Saya nak jual kereta tu 70,000 ke atas. Value dia 50 ke 60. Tapi saya nak jual 70 sebab saya dapat free. Ya. Kalau ada tuan-tuan berminat, bukan nak pakai,
tuan-tuan nak beli saja kereta tu, nak simpan di rumah. Sebab saya nak buat masjid. Kadang-kadang orang nak bagi duit. Saya bagi 70,000 Ustaz, sia-sia je. Tak nampak apa kan dia kata. Jadi tuan-tuan, kalau ada yang nak kereta tu, tuan-tuan bagi saya 70,000. Saya nak salurkan ke masjid. Sebab kalau boleh, saya nak siapkan masjid tu cepat. Saya bagi kereta tu dekat tuan-tuan. Jadi, kalau tuan-tuan pakai sebulan rosak, saya tak tahulah. Sebab kan, tiba-tiba pakai tak boleh jalan pula. Macam Datuk tu juga. Dia pun pakai 6 bulan ni tuan-tuan. Dia kata kereta tu tak boleh jalan. Ya, alhamdulillah, ya. Tak tahulah dekat tangan saya ni berapa bulan, wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, tolong wawarkan cerita ni, insya-Allah kita dah nak kumpulkan sikit lagi 150,000 minimum tu tuan-tuan ni, minimum ni. Sebab masjid tu lebih daripada 300,000. Ya. Jadi tuan-tuan, tolong datang madrasah, tengok apa saya buat. Jangan dengar je siapa saya cakap. Hantar wakil daripada Seksyen 8, pergi sana. Pergi sana, tengok macam mana saya buat, apa saya buat dan macam mana saya nak buat. Saya suka orang datang tengok apa saya buat. Jadi mana-mana tempat pun saya cerita macam ni. Tuan-tuan, jangan percaya saya cakap. Jangan percaya saya cakap. Hantar wakil masjid, pergi sana tengok. Tengok ustaz buat ni betul tak betul. Apa ustaz nak buat, macam mana plan ustaz nak buat. Ya, aku tak ada plan atas-atas, aku punya plan kat sini. Kadang-kadang hari ni aku cakap pecah ini, besok aku suruh buka pasang balik. Jadi kontraktor pun ni pening dengan aku ni. Ya. Ustaz kejap suruh pecah, surat kerja. Kadang hari ni aku kata Ilham pecah. Besok 2-3 hari Ilham kata pasang balik. Kau kena pasang lah. Dia kata macam ni payah tu Ustaz, dia kata. Ya. Jadi kita tak tahu apa kehendak Allah Ta'ala, kita pun tak tahu kan. Kata roboh-roboh lah. Dan roboh tu saya roboh lah. Itu satu. Yang terakhir, kalau tuan-tuan ada beras kat rumah lebih, tolong hantar madrasah. Madrasah tengah kurang beras. Tahun ini kita pakai 3 kampit setengah, 35 kilo sehari. Jadi sekarang ni stok yang kita ada iaitu kita ada stok beras lebih kurang dalam seminggu ni. Sebab baru ni ada sahabat kita hantar. Kemarin kita nak kena beli dah. Alhamdulillah bila kita bagi tahu dengan sahabat-sahabat, alhamdulillah dia hantar dalam 30 beg baru ni, jadi boleh pakai dalam 10 hari. 10 hari lebih sikit dalam 6 hari kot. Jadi sebab pelajar kita sekarang ni 160 lebih. Laki-laki dan perempuan. Akan datang kita tak tahu. Bulan ni 160. Bulan depan mungkin boleh jadi 70. Sebab dia orang tak tahan. Semayang banyak, lari. Kita tanya pasal apa lari? Semayang banyak sangat. Sekolah lain tak? Sekolah lain apa Quran je tak payah semayang. Semayang sunat tak payah. Sini dengan semayang sunatnya. Lepas semayang sunat 2 semayang sunat lagi. Lepas tu semayang sunat isyak, semayang sunat witir lagi. Lepas tu nak wirid lagi. Lepas subuh dah kena wirid ya latif lagi. Kena wirid, selawat lagi 200. Lepas selawat ya zajalal sampai terbit matahari. Zikir je. Dia kata dalam Quran sebut gitu tak? Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Kau hafal Quran tak gunalah kalau kata nak zikir. Hafal Quran ni kena hafal amal Quran. Ada pula orang hafiz tak suka zikir. Dia saya kata ada satu budak hafiz 30 juzuk. Duduk tempat saya, tak boleh lah Ustaz. Saya kata kau ni gila ke apa ni? Dalam Quran sebut tak? Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Zikir tu tenangkan Tiba kau zikir pula, kau jadi kacau. Kau ni hafal Quran ke apa lagu ni siap? Kalau macam ni kau baliklah. Balik. Saya tak nak Hafiz macam ni siap. Hafiz ni tak masuk dalam hadis Nabi, saya kata. Patut kita lagi seronoklah dapat zikir. Quran dah ada dalam 30. Masuk pula zikrullah. Macam sahabat dah jadi. Ini tak. Quran 30 juzuk dalam ni, dengar zikir tak boleh. Panas. Tak boleh lah zikir Ustaz. Zikir banyak sangat lah Ustaz. Quran aja. Zikir itu bukan Quran ke? La ilaha illallah tak ada dalam Quran. La ilaha. Kita tak tahu apa nak sangat.
Saya nak jadi imam kat masjid, Ustaz. Elok dah tu kau masuk neraka dulu. Dia hafal Quran, niat nak jadi imam kat masjid. Inilah jahat ni. Hafiz-hafiz yang jahat ni dia. Tak? Hafiz-hafiz yang jahat, hafal Quran, cari tu. Itu ke tuan-tuan niat dia? Hafal Quran tu ke yang Allah bagi? Hafal Quran itu je ke Allah bagi? Saya pun tak faham tuan-tuan sekarang ni. Saya dah pening sekarang ni. Hafiz. Saya kata semua orang gila lah sekarang ni. Hafiz gila, ustaz gila. Ustaz, samah maulud, serban tak pakai. Kan? Tak, gila lah. Ustazah gila. Mufti gila. Mufti Perak tu. Gila tu. Kita minta turun barang, buruh. Gila tu. Mujur saya tak sebut gila babi. Buruh tuan-tuan. Orang tak keluar zakat, baru nama dia buruh. Tak keluar zakat, buruh zaman Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW istirahat perang pada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Doktor tu, barang naik, suruh bersyukur. Gila tu. Kita naik komuter. Dulu tiket RM1.50. Ambil tiket RM5. Alhamdulillah, syukur tambang naik. Syukur ni, dulu kalau tiket tu RM2.50. Besok naik, turun RM1.50. Alhamdulillah, syukur turun tambang. Itu baru syukur, bukan barang naik syukur. Gila lah tu. Kita pun tak tahu macam mana sekarang. Orang alim gila, doktor gila, mufti gila, semua gila. Hafiz gila, semua gila. Ustaz gila, orang masjid gila, semua gila. Semuanya gila sekarang. Saya pun tak tahu hidup macam mana dah. Kan? Orang perempuan gila. Kan? Kita tengok, Allah, dunia ni macam mana ni? Apa Rasulullah suruh kita buat ni? Kita kadang cakap Nabi, cakap Islam tu, tak faham kita. Kita tak faham. Saya sendiri tak faham manusia ni nak apa ni. Kan? Kita tak faham lah. Saya tak faham dengan orang sekarang tak faham. Elok kawan dengan lembu lagi bagus. Senang. Cukup hari, bagi makan. Dah besar, sembelih. Orang nak sembelih tak boleh. Kan? Lembu, kalau degil, gotan. Nampak? Tanah masuk kandang, ambil je tu. Pap, pakai daun. Kan? Pakai daun, pap, bah. Masuk kandang. Ini kalau dah tua-tua ni nak sebat ni, kena saya ni. Aku pakai serban puluh-puluh tahun dah. Bukan zaman saya, zaman Ustaz Azali lagi. Pakailah. Nak gotan, tak boleh. Nak lempang, aku kena. Nak cakap macam mana ni? Kan? Nak digotan, salah. Cakap macam ni, salah. Silap-silap, bulan depan, Ustaz ditangguhkan kuliah. Itulah kau gunalah kuasa kau. Kan? Itulah. Cakap benar, salah. Benar tu kan? Benar tak benar saya cakap ni? Itu yang saya kata bulan lepas. Mati elok pula pakai serban. Dah mati, serban mayat mana? Besok kalau kita mati, pesan je lah dengan bini kita. Saya masa kapan kan saya besok, jangan pakai serban tau. Kenapa pula bang? Saya masih hidup pun tak nak pakai. Saya protes lah masa mati kata. Biar orang tahu saya degil. Kan? Alang-alang kan? Menjeluk ke Pekasam, biar sampai ke Pekalengan. Kan? Alang-alang degil kan? Biar degil sampai mampus lah. Biar degil saya mampus lah. Saya mati degil. Saya cakap ni sebab saya sayang tuan-tuan. Selalu saya pujuk. Saya pujuk kan? Sekarang saya tak nak pujuk dah. Bulan ni saya tak nak pujuk lah. Ni bulan ni bengang ni. Degil. Macam mana nak perjuang Islam macam ni?
Tak bolehlah kita mati. Mati nak berjuang Islam, tak boleh. Kan? Baru kita nak suruh lilit kepala. Dugaan besar ni tuan-tuan. Besok datang, lilit tengok. Lilit tengok. Datang saudara tengok, lilit tengok. Makno esok mula-mula sekali. Sebab dia yang panggil ustaz. Dia lilit dulu. Tengok besok. Imam mana kata? Hati yang dia tak nak tu. Dia kena jadi imam. Kena kuat sikit. Barulah gegar hati orang kafir. Tengok. Baru orang kafir tengok. Kalau kita ni mengaji, beramal. Orang sini kalau semua pakai serban, bergegar syalam ni. Bergegar tuan-tuan. Majlis agama Islam tak kacau ni dah. Jangan risau. Dia pun takut tu. Semua tu pun takut tu. Semua pakai seluar macam ni. Kan? Ya Allah. Saya sekarang dah tak nak takut-takut dah. Takut pun mati, berani pun mati. Biar aku mati dalam berani. Kan? Mati husnul khatimah. Dapat mati syahid, seronok juga. Mati lepas makan kambing. Nak buat apa? Balik luar negara, mati. Allah. Penat jalan, mati gaut, mati darah tinggi. Buat apa biar kita mati syahid lah. Setakat ni lah tuan-tuan. Saya pun cakap panjang-panjang pun malah. Ya, mudah-mudahan bulan depan saya datang tu ramai lah orang pakai serban. Ya, insya-Allah tuan-tuan, jangan degil lagi lah. Jangan degil lah. Ya, jangan dah lah. Cukup lah tu. Kita umur dah tua-tua. Saya pun dah 45, takkan tuan-tuan 25 lagi. Kan? Tuan-tuan pun dah, saya dah 45 dah tuan-tuan. Tuan-tuan pun takkanlah degil-degil lagi. Nak degil apa? Takkan nak malu apa lagi tuan-tuan. Jangan malu-malu lagi lah. Kita biar berani bangun. Kita bangun. Tanda kasih kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan kita berjaya lah. Saya nak tuan-tuan, kalau saya tak dapat syafaat tuan-tuan, saya dapat syafaat tuan-tuan. Tuan-tuan dapat syafaat saya besok. Saya dapat syafaat tuan-tuan, ataupun saya dapat syafaat tuan-tuan, ataupun saya mohon syafaat tuan-tuan. Saya nak tu je. Sama-sama ta'awanu 'alal birri wa taqwa tu je. Jadi wallahu alam bisawab. Tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya kuat dalam buat kerja agama ni insya-Allah. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan bulan barakah ini dan hari yang barakah ini ya Allah, hari maulid Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami mohon syafaat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatkan kami ya Allah, rezekikan syafaat Nabi kami atas kami ya Allah, atas anak-anak kami ya Allah, atas isteri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada Engkau ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa-dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami banyak salah, maafkanlah. Kami banyak dosa, ampunkanlah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang kotor, bersihkanlah. Ya Allah, kami lemah dalam hal agama-Mu, kuatkanlah. Ya Allah, kami tak kuat dalam hal agama-Mu, kuatkanlah. Ya Allah, tolong kami, bantu kami dalam hal agama kami ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, matikan kami dalam kasih sayang Engkau, Ya Allah. Jangan Kau benci kami kerana kami lemah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.